Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maisarah binti Abdullah dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 7. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra binti Roslan dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 7. Nama saya Naimina binti Muhammad. Saya dari Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 7. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Natasha binti Fazil dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 7. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Mak Razi daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kumpulan 7. Assalamualaikum, nama saya Nur Maisarah. Hari ini, saya akan membentangkan topik kita pada hari ini iaitu penularan berita palsu mengenai pandemik COVID-19. Sebelum saya teruskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Orkid menjala di dalam palsu, layu kelopak, jatuh bertebar. Berita itulah berita palsu, sahihnya tidak cepatnya tersebar. Sejak kebelakangan ini, penularan berita palsu mengenai COVID-19 semakin meningkat di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan berita palsu? Berita palsu merupakan penyebaran maklumat yang tidak sahih yang boleh menimbulkan fitnah. Terdapat pandangan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau berkata, semasa Malaysia berhadapan krisis COVID-19 dan barisan frontliner yang bertungkus lumus untuk menangani wabak COVID-19. Kini, berita palsu menjadi satu masalah kepada frontliner untuk melaksanakan tugasnya. Media sosial merupakan satu medium perhubungan dan penyebaran maklumat serta menjadi salah satu trend dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan kerana media sosial adalah digunakan oleh sesetengah masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita palsu. Walaupun di Malaysia pada masa kini tidak lagi ada akta yang khusus berkenaan berita palsu. Tetapi, undang-undang sedia ada dapat menangani berita palsu yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian negara. Baiklah, saya akan meneruskan kepada pembentang kedua saya iaitu Siti Zahra. Saya Zahara dari pembincangan yang kedua. Saya akan membincangkan tentang isu-isu berita palsu penularan mengenai COVID-19. Jadi, terdapat isu-isu berita penularan COVID-19 atau dikenali sebagai coronavirus yang telah diperkenalkan oleh WHO. Terdapat isu-isu yang berlaku di Malaysia iaitu isu pertama berita palsu yang mendakwa kes positif COVID-19 harian mencecah lebih 10,000 pada 30 Mei tular di media sosial di seluruh negara. Selain itu, bagi buku pula, penyebaran berita melalui media sosial hari ini bagaikan sambaran kilat. Berita mampu sampai ke pengetahuan orang ramai dalam sekelip mata tanpa mengenal sempadan. Malangnya, kesahihan berita tidak menjadi keutamaan. Masalah penyebaran berita palsu ini bukanlah satu perkara yang baru, namun ia kini telah menjadi perkara yang sebati dalam diri rakyat di Malaysia. Sukar untuk kita ketahui kesahihan sebuah berita. Begitu juga dalam keadaan negara yang sedang dilanda penularan wabak COVID-19. Bermacam-macam berita dan cerita dihidangkan di depan mata kita di pelbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram atau Instagram. Selain itu, antara berita palsu yang mengganggu proses PKP ialah kononnya pihak polis akan mengeluarkan saman kepada pemandu kereta yang membawa lebih daripada seorang telah tersebar luas. Berita-berita palsu ini disebarkan dengan niat untuk mengelirukan, manipulasi dan mengapi-apikan perasaan rakyat. Dengan ini timbullah persepsi-persepsi palsu terhadap seseorang individu atau organisasinya. Manakala bagi YouTube pula, hal ini juga berita palsu berlaku kerana kononnya semua kedai tutup, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya.
Kerana pada masa itu, Kementerian Pertahanan Malaysia telah mengisytiharkan darurat untuk menganangi penularan wabak COVID-19. Sekian, terima kasih daripada saya, pembentangan yang kedua. Nina binti Muhammad sebagai pembentang ketiga ingin menerangkan mengenai punca-punca penyebaran berita palsu COVID-19. Baiklah, punca-punca tersebarnya berita palsu mengenai COVID-19 ini adalah kerana penggunaan media sosial yang berleluasa. Hal ini demikian kerana melalui aplikasi WhatsApp menjadi punca masyarakat Melayu di Pulau Pinang yang menolak pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada anak mereka. Secara umumnya, liputan vaksinasi kanak-kanak menerusi program imunisasi COVID-19 kemasahan kanak-kanak dalam kalangan masyarakat Melayu masih lagi rendah dan ia disebabkan oleh kurang keyakinan terhadap vaksin dalam kalangan mereka. Daripada perspektif yang berbeza pula, kemunculan jabatan netizen menjadi punca tersebarnya berita palsu ini. Ini kerana ia seiring dengan peningkatan jumlah penggunaan internet di Malaysia telah membuka ruang kepada mereka untuk menularkan isu yang lambat mendapat perhatian pihak berautoriti. Namun begitu, sikap tidak bertanggungjawab dan tidak berhati-hati oleh sesetengah pihak telah mengakibatkan munculnya berita palsu. Selain itu, faktor peribadi seperti ingin membahayakan keselamatan dan perniagaan individu lain yang merupakan punca tersebarnya berita palsu. Di samping itu, kemunculan sebuah foto seseorang yang dikenali sebagai Dr. Wen Liang dengan memasang oksigen dan kad identiti tersebar di internet dengan cepat dan ia tersebar di seluruh dunia. Pada hari yang berikutnya, kondisinya semakin memburuk dan akhirnya beliau meninggal. Hal ini secara tidak langsung telah membuatkan masyarakat tidak percaya bahawa vaksin ini mampu untuk menyelamatkan nyawa dan mampu untuk melawan virus COVID-19 di dalam badan. Sekian daripada saya sebagai pembentang ketiga. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Natasha iaitu pembentang yang ketiga. Tiba giliran saya pula untuk membincangkan tentang kesan-kesan berita palsu mengenai isu COVID-19. Penyebaran berita palsu yang berbau fitnah dan hasutan melalui media sosial bukan sahaja berlaku di Malaysia, malahan di serata dunia. Oleh itu, penerimaan orang ramai terhadap media sosial membuatkan mereka sentiasa menjadikan setiap maklumat yang diperolehi sebagai sesuatu yang serius. Begitu juga dengan isu COVID-19. Terdapat segelintir wartawan yang mengambil kesempatan dengan menyebarkan berita yang palsu mengenai COVID-19. Dari sumber yang pertama iaitu buku, kita dapati kesan-kesan penularan berita palsu sangat memberikan impak yang negatif kerana berita yang disebarkan secara palsu dan tidak ditapis bukan sahaja boleh menyebabkan kesukaran pelbagai pihak untuk membuat keputusan. Malahan ia juga sebenarnya menimbulkan rasa risau dan panik dalam kalangan masyarakat. Dari sumber yang kedua iaitu berita, ia mengatakan bahawa situasi ini boleh mengakibatkan kehancuran perpaduan antara masyarakat berbeza kaum dan juga agama. Tanpa kita sedari, perbuatan menularkan berita palsu dan juga bertindak atas berita palsu berkenaan juga boleh membawa kepada kezaliman. Untuk sumber kita terakhir pada hari ini iaitu artikel, kesan-kesan berita palsu sangat memberikan impak negatif kepada seluruh masyarakat. Hal ini dapat dinyatakan kerana berita palsu yang disampaikan dengan gaya bahasa yang boleh mengganggu emosi akan mempengaruhi dan menghasut pemikiran dan tindakan masyarakat. Saya Nur Johada, pembentang yang kelima, membincangkan cara-cara menangani berita palsu. Yang pertama adalah cara-cara menangani berita palsu dari rujukan berita. Okey. Langkah proaktif perlu dikenal pasti untuk memeteras masalah ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bersama Polis Diraja Malaysia PDRM boleh mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dengan mengenal pasti nama seseorang atau akaun media sosial digunakan untuk menyebarkan dakwah berita palsu ini.
Pesalah boleh dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Satu laman web khusus juga dibangunkan iaitu SKMM dengan mengeluarkan sebenarnya.my sebagai pusat sehenti bagi orang ramai menyemak maklumat mengenai berita tidak ditentu sahkan yang diterima dalam talian. Tanggungjawab juga digalang setiap individu untuk melaporkan berita palsu kepada pihak SKMM. Sesiapa yang terlihat atau terbaca berita palsu di media sosial hendaklah menjalankan tanggungjawab sosial dengan melaporkan nama pelaku, tajuk berita, tarikh dan platform yang digunakan dalam penyebaran berita palsu itu. Seperti sedia maklum, kerjasama rakan media juga amat penting dalam menangani isu ini. Perbincangan yang kedua untuk cara-cara menangani berita palsu iaitu dari rujukan artikel adalah mengikut kajian terkini, media sosial dikenalpasti sebagai medium yang berpengaruh untuk menyebarkan sejumlah besar berita yang tidak ditapis. Kementerian Kesihatan Malaysia memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan berita palsu atau tidak disahkan mengenai COVID-19 dan hal ini perlu ditangani mengikut undang-undang. Denda hingga RM5,000 dikenakan kepada si pesalah. Oleh hal yang demikian, masyarakat mulai cakna kepada kesan penyebaran berita palsu. Selain itu, wabak penyebaran berita palsu kian sebati dalam diri masyarakat, malah sukar dibendung kerana bukti-bukti yang seakan sahih turut dimuatkan dalam berita palsu. Berita dan cerita yang tidak sahih boleh membawa kegusaran kepada masyarakat dan mengganggu gugat keharmonian negara dan merupakan satu wabak yang menjejaskan keharmonian masyarakat dari segenap segi fizikal, rohani, mental dan kesihatan. Oleh yang demikian, ia perlu dibendung dengan segera dengan cara mendidik masyarakat cara berkomunikasi yang berpandu. Rancangan yang ketiga untuk cara-cara menangani berita palsu COVID-19 dari rujukan YouTube adalah orang ramai perlu menghentikan penyebaran berita palsu supaya jangan mudah percaya dengan semua maklumat di media sosial. Selain itu, jangan menyebarkan maklumat yang tidak pasti supaya orang ramai tidak tertipu. Dan kali ini dimulai daripada diri sendiri. Apabila kita bijak mengawal diri sendiri untuk tidak menyebarkan perkara yang tidak sahih, ianya juga dapat menyelamatkan orang lain daripada percaya berita palsu yang tersebar luas. Sekian, terima kasih daripada saya. Kesimpulannya, penularan berita palsu perlu menangani dengan segera agar ramai orang tidak mengalami masa penipuan. Jadi, pihak yang berautoriti perlu mengambil tindakan tegas dan drastik untuk menangani berita palsu. Dan kita sebagai warga masyarakat Malaysia perlulah pandai untuk menghindari mereka yang menyebarkan berita palsu. Selain itu juga, masyarakat perlu dinasihatkan untuk semak maklumat terlebih dahulu sama ada sahih atau tidak maklumat mengenai berhubung COVID-19 dengan merujuk laman sesawan yang menyatakan KKM dan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengelakkan penyebaran maklumat berita palsu. Supaya tidak mengundang kebencian dan menyakiti orang lain terhadap penyebaran berita palsu. Dengan cara ini, dapat memberi ketenteraman terhadap warga masyarakat dan memberi keamanan dan keharmonian negara. Saya sudahi pembentangan saya pada hari ini. Saya wakil kumpulan dari kumpulan kami ingin mengucapkan beribu-ribuan terima kasih kepada Puan Aini Khairunisa dan rakan-rakan sekalian yang sudi menonton pembentangan saya dari mula hingga akhir. Semoga apa yang kami bentangkan akan memberi manfaat kepada semua orang. Sebelum saya mengundur diri, saya akhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita.
Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf di pintu. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.